Jika dahulu kebimbangan terhadap banjir hanya timbul pada musim tengkujuh, terutama pada penghujung tahun, namun pada kini kebimbangan itu dirasai pada setiap masa ketika sesuatu lokaliti itu mengalami hujan lebat yang berterusan. Ini kerana mungkin boleh berlaku banjir kilat dan kawasan tumpuan pastinya di bandar. Seperti apa yang berlaku di sekitar Lembah Gelang sehari dua lalu, persoalan timbul sampai bilakah kebimbangan ini akan bermain di fikiran masyarakat dan apakah inisiatif yang boleh dimainkan terutamanya untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan. Begitu juga peranan pihak berkuasa maupun NGO-NGO. Untuk membincangkan isu ini, kita bersama dengan Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lamtai. Tan Sri, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini, Tan Sri. Terima kasih, Najib. Tan Sri, mungkin pertama sekali banjir di bandar ini kalau kita lihat dilaporkan hampir setiap hari demi hari berlaku apabila hujan lebat berlaku dengan kadar berterusan. Mungkin apa yang perlu kita lakukan? Mungkin dari pandangan pihak berkuasa, masyarakat dan juga NGO sendiri, Tan Sri. Isu banjir kilat ini saban harilah dibincangkan, terutamanya apabila kejadian banjir di kebelakangan ini menjadilah lebih berbahaya disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca yang melampau. Dasar-dasar yang menyokong pembangunan terancang dan lestari memang telah lama wujudlah di dalam rancangan-rancangan Malaysia 5 tahun. Dasar alam sekitar negara, dasar rancangan fizikal negara, dasar perbandaran negara dan lain-lain dasar yang berkaitan. Tetapi apa yang saya rasa penting ialah supaya dasar-dasar yang dikubal di kerajaan pusat mengenai pembangunan terancang dan lestari mesti disokong dan dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dengan berkesan. Inilah termasuk projek-projek kerajaan negeri yang pada lazimnya melibatkan penebangan hutan dan pembangunan perumahan yang besar dan berdensiti tinggi yang lazimnya menukar ciri-ciri permukaan tanah dan kapasitinya untuk meresap air. Dari sebab banjir kilat yang di masa inilah kelihatan bertambah buruk dan kerap kali terjadi, ialah pembangunan yang dijalankan secara besar-besaran yang tidak mengikut garis panduan berkaitan pembangunan lestari dan pelan pengurusan alam sekitar. Apa yang berlakulah di bukit dan hulu sungai akan mengalir ke laut. Dan jika proses dari hulu sungai ke hilir sungai ini diganggu dan tidak lagi di dalam kapasiti semula jadi, banjir kilat akan berlaku. Penebangan hutan di hulu sungai, peletakan taman-taman perumahan di kawasan rendah atau mudar banjir, mengalirkan aliran sungai, saliran yang tidak efisien, pemendapan dan longkang tersumbat menjadi lebih mencabar apabila perubahan iklim semakin meruncing. Jadi pihak NGO saya rasa dapat memainkan peranan penting mewujudkan kesedaran awam terhadap impak perubahan iklim dan dasar-dasar sedia ada dan bagaimana masyarakat boleh menyokong tindakan-tindakan yang telah dikenal pasti di dalam dasar-dasar tersebut. Di dalam hal ini juga NGO boleh membantulah masyarakat untuk memahami dan interpretasi dasar-dasar, menyemak checklist di dalam kawasan masing-masing sama ada telah dilaksanakan tindakan-tindakan berkaitan pembangunan lestari. Sebagai contohlah di dalam dasar rancangan fizikal negara ada menyatakan bahawa infrastruktur saliran hendaklah disediakan di semua penempatan untuk mengelakkan kejadian banjir. Langkah-langkah adaptasi untuk mengelak dan meminima impak kejadian banjir adalah jauh lebih baik dari projek-projek mitigasi banjir dan pemulihan yang menelan perbelanjaan negara yang terlalu tinggi.
Dan juga Tan Sri, bagaimana untuk melihat bahawa mungkin platform khusus perbincangan seperti ini melibatkan NGO dan juga pakar-pakar harus kerap diadakan bagi mengenal pasti punca dan juga mungkin juga mencari penyelesaian yang boleh kita laksanakan secara tuntas kerana ini adalah masalah berulang, Tan Sri. Ya, saya berpendapat bahawa di banyak NGO yang sudah wujud di negara kita, memanglah ada pakar-pakar lah, profesional lah yang memanglah mereka telah membuat itu analisis lah secara mendalam lah tentang punca-punca banjir kilat. Dan saya itu rasalah bahawa pandangan-pandangan mereka dapat disalurkan kepada pihak berkuasa lah. Dan itu sesi itu libat urus lah boleh diadakan agarlah para profesional yang mewakili NGO itu bolehlah membuat cadangan-cadangan membina lah tentang bagaimana pihak berkuasa lah itu harus bertindak untuk menangani isu banjir kilat ini. Okey, Tan Sri, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Tan Sri Lilamtai, Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat, membincangkan tentang bagaimanakah untuk melihat peranan komuniti dan juga NGO dalam isu-isu berkaitan dengan banjir dan juga banjir kilat yang kerap melanda apabila hujan lebat berterusan berlaku atau juga melanda Malaysia.